Okey, Assalamualaikum. So, kita sambung lagi. Tajuk redox, keseimbangan redox. Kali ni kita pergi pada aplikasi yang kedua. Okey, aplikasi pertama dulu pertukaran ferrum 2 kepada ferrum 3. Okey, ini aplikasi kedua iaitu tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okey, kita dah pernah belajar sikit tentang penyesaran logam ni. Masa kita belajar bab 4 termokimia iaitu haba penyesaran. Okey, tindak balas ini berlaku apabila suatu logam diletakkan ke dalam logam lain, larutan garam logam lain. Okey, kita dah pernah belajar dulu dekat haba penyesaran. Okey, sebenarnya kita kena belajar dulu yang ini baru kita belajar termo. Tapi sebab kita belajar termo dulu dan saya pernah cerita tentang penyesaran logam ni, so kita boleh ingat balik lah. Okey, logam yang lebih elektropositif boleh menyesalkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Okey, apa itu keelektropositifan? Macam mana kita kata logam tu lebih elektropositif? Okey, sebenarnya logam tu kita katakan lebih elektropositif apabila logam itu lebih cenderung membebaskan elektron. Okey, logam yang lagi mudah bebas elektron, logam yang lagi senang nak bebas elektron, kita kata logam tersebut adalah logam yang lebih elektropositif. Sebab apa elektropositif? Sebab dia akan membentuk ion positif iaitu cation. Jadi logam yang paling senang jadi ion positif, kita panggil dia lebih elektropositif. Okey. Jadi kita sebenarnya akan gunakan suatu siri yang kita panggil siri elektrokimia. Okey, ini siri elektrokimia yang baru. Kalau buku lama dia tak ada nilai ni. Okey, yang ni kita panggil E0. Nanti kita belajarlah elektrod piawai ni. Tapi yang saya nak highlight kat sini adalah kedudukan logam dan juga kedudukan ion logam. Okey, jadi logam yang lebih elektropositif biasanya akan jadi ejen penurunan yang lebih kuat. Sebab kita tahu logam adalah ejen penurunan. Okey, dalam ejen penurunan ni, dalam banyak-banyak logam mana yang paling bagus sebagai ejen penurunan? Logam yang paling bagus sebagai ejen penurunan adalah logam yang lebih elektropositif, iaitu logam yang paling senang nak bebaskan elektron. Okey, jadi kita nak tengok siri elektrokimia ni. Saya buang dulu dia punya E0 sebab kita tak nak tengok dulu E0. Saya nak tunjukkan kedudukannya dulu. Okey, ini adalah siri elektrokimia. Awak kena tahu dan hafal kedudukannya. Okey, daripada kalium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, cuprum dan argentum. Kita tengok bahagian logamnya dulu. Okey, tengok pada bahagian logam. Ini bahagian logam. Okey, ini logam dia. Okey, yang ini adalah ion logam. Okey, untuk logam ni, logam yang berada di atas, kita katakan logam yang lebih elektropositif. Okey, kalium lebih elektropositif berbanding kalsium, natrium dan seterusnya lah. Okey, maksudnya kalium paling elektropositif, yang paling kurang elektropositif adalah argentum. Kalium paling mudah nak bebas elektron membentuk ion positif berbanding argentum. Jadi logam yang lebih elektropositif kedudukannya lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Dan kita tahu tadi tindak balas penyesaran berlaku bila logam yang lebih elektropositif, maksudnya logam yang lebih tinggi kedudukannya, menyesarkan logam yang kurang elektropositif. Okey, dia akan sesarkan logam yang lebih bawah kedudukannya dalam siri elektrokimia. Okey, tindak balas berlaku melibatkan pemindahan elektron daripada atom logam kepada ion logam. Nanti saya tunjuklah tindak balasnya. Okey, semakin elektropositif suatu logam, semakin mudah atom logam tersebut membebaskan elektron untuk membentuk ion positif lah, untuk menjadi ion positif. Okey, logam yang berada di atas dalam siri elektrokimia merupakan ejen penurunan paling kuat. Tadi saya dah sebut logam yang paling mudah bebas elektron. Okey, kita katakan paling elektropositif dan dia adalah ejen penurunan yang paling kuat. So kalau ada banyak-banyak logam, kalau diberi pilihan antara magnesium, aluminium, zinc contohnya, yang mana ejen penurunan paling kuat? So jawapannya adalah magnesium kerana kedudukannya lebih tinggi berbanding aluminium dan zinc dalam siri elektrokimia. Okey, tapi berbeza pula dengan ion. Semakin rendah kedudukan ion logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion itu menerima elektron. Okey, nanti saya tunjuk contohlah. Okey, maksudnya kalau ion cuprum lagi senang nak terima elektron berbanding ion plumbum. Okey, ion cuprum lagi senang nak terima elektron berbanding ion
kalsium. Okey, yang atas ni logam lebih mudah bebas elektron. Okey, untuk ion pula yang lebih bawah kedudukannya lebih senang terima elektron. Okey, bila dia terima elektron maksudnya dia mengalami penurunan, maka dia adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okey, ini siri elektrokimia lah. Okey, yang penting awak tahu kedudukan logam ni dalam siri elektrokimia. Ingat, logam yang lebih elektropositif akan menyesalkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Okey, jadi kita tengok contoh kat sini. Contohnya kalau saya ada satu kepingan zinc, saya masukkan ke dalam bikar berisi kuprum 2 nitrat. Okey, kita tahu kuprum 2 nitrat ni warna dia biru. Kita masukkan logam zinc, pepejal. Contohnya kepingan zinc kat sini warna dia kelabu. Okey, apa yang berlaku? Oleh kerana zinc kedudukannya lebih tinggi berbanding kuprum. Okey, tengok balik. Zinc, okey, kedudukannya lebih tinggi berbanding kuprum dalam siri elektrokimia. Maka zinc boleh menyesalkan kuprum daripada larutan garamnya. Maksudnya dekat sini, zinc ni boleh sesalkan kuprum. Zinc boleh sesalkan ion kuprum ni, boleh sesalkan kuprum dari larutan kuprum 2 nitrat. So, kita tengok dulu persamaan kimia. Tengok bahagian persamaan kimia dulu. Zinc boleh sesalkan kuprum daripada zinc kuprum 2 nitrat. Jadi, dia akan keluarkan logam kuprum. Okey, macam dulu saya pernah cerita, macam zinc ni dia lebih tinggi kan kedudukan dia. Kuprum dengan nitrat ni dia couple. Okey, zinc ni lagi bagus. Jadi, nitrat ni akan pergi pada zinc. Kuprum tu kena tinggal. Okey, jadi dia akan buat couple baru jadi zinc nitrat dan kuprum tadi akan jadi single. Okey, tapi sebenarnya dia punya prinsip dia adalah logam yang lebih elektropositif, zinc, boleh menyesalkan logam yang kurang elektropositif iaitu kuprum daripada larutan garamnya iaitu kuprum 2 nitrat. Okey, jadi ini persamaan ion dia lah. Saya keluarkan ni sebab nitrat dengan nitrat sama kan. Okey, kita pergi pada persamaan setengah dulu. Okey, asal dia zinc, dia akan jadi ion zinc. So, dia akan membebaskan elektron. Jadi, itu adalah persamaan, setengah persamaan pengoksidaan. Okey, manakala elektron yang dibebaskan oleh zinc tadi diterima oleh ion kuprum. Okey, ingat balik tadi, dalam siri elektrokimia, ion kuprum dengan ion zinc yang mana lebih senang terima elektron? Okey, mestilah ion kuprum sebab kedudukannya lebih rendah. Jadi, ion kuprum akan terima elektron dan akan membentuk logam kuprum. Okey, dan kita boleh buat persamaan ion daripada persamaan setengah ni. Okey, oleh kerana elektron dia sama, so kita akan dapat macam inilah persamaan ionnya, iaitu logam zinc bertindak balas dengan ion kuprum 2 menghasilkan ion zinc dan silap. Ini bukan elektron. Ini adalah kuprum. Okey, sorry, salah tulis. Okey, ini menghasilkan kuprum. Okey, so ini contohlah tindak balas yang berlaku. Okey, untuk soalan macam ni, yang penting kita kena tahu dia punya pemerhatian. Selain kita tahu yang mana logam yang lebih elektropositif dan yang mana yang kurang elektropositif, okey, yang mana akan sesalkan yang mana, kita juga kena tahu pemerhatian. Okey, kita tengok pemerhatian dia. Yang pertama, pemerhatian larutan biru semakin pudar. Larutan biru semakin pudar. Okey, kenapa biru semakin pudar? Kerana kepekatan ion kuprum 2 berkurang. Mana pergi ion kuprum 2 ni? Sebab ion kuprum 2 telah menerima elektron menghasilkan logam kuprum. Okey, ingat inference adalah berdasarkan pemerhatian. Okey, inference pertama, warna biru larutan kuprum 2 nitrat pudar. Okey, kenapa? Yang pertama mesti kena sebut kepekatan ion kuprum 2 berkurang. Okey, kalau ada poin seterusnya, kita sebut ion kuprum 2 telah dinyahcaskan. Okey, membentuk logam kuprum. Okey, pemerhatian kedua adalah pepejal perang terenap. Okey, logam kuprum ni warna dia adalah warna perang. Okey, pepejal kuprum ni adalah perang. Dia akan terenap pada kepingan zinc. Okey, kenapa kita kata pepejal perang terenap? Pepejal perang, pemerhatiannya pepejal perang. Pepejal perang adalah pepejal kuprum. Okey, pepejal kuprum terbentuk. Macam mana pepejal kuprum boleh terbentuk? Kerana ion kuprum 2 menerima 2 elektron, membentuk ion kuprum 2. Okey, nampak dia terima elektron. Maksudnya ion kuprum 2 ni mengalami penurunan. Okey, jadi kita katakan ion kuprum 2 diturunkan. Ataupun ion kuprum 2 mengalami penurunan.
Okey, pemerhatian ketiga adalah kepingan zinc akan menipis. Okey, kita tengok zinc tadi. Zinc akan menjadi ion zinc. Okey, kenapa kepingan zinc menipis? Kerana atom zinc mengion dan membentuk ion zinc. Okey, daripada pepejal, kalau kita ada pepejal ni kan. Okey, contohlah ni pepejal ni semua adalah atom zinc. Contoh ini atom zinc, zinc. Okey, bila atom zinc ni, daripada zinc dia akan jadi ion zinc. Okey, dia dah tak melekat dah kat situ. Okey, maksudnya kalau saya lukis balik kan, kalau saya lukis mula, pepejal ni, kalau kita buang satu atom ni, okey, yang ni dah terkeluar. Jadi, dia akan lama-lama dia akan menipis. Okey, menipis. Sebab apa? Atom zinc ni dah jadi ion zinc dengan membebaskan 2 elektron. Okey, dia akan bebas 2 elektron. Jadi, kepingan zinc menipis, pemerhatian, inference, atom zinc mengion menghasilkan ion zinc. Okey, di sini atom zinc akan membebaskan elektron. Ingat, bila membebaskan elektron, maksudnya atom zinc atau zinc dioksidakan. Jadi, ini adalah pemerhatian dan juga inference. Okey, berdasarkan eksperimen inilah. Okey, contoh. Kita tengok yang ini. Kalau saya ada 3 tabung uji dan ketiga-tiga tabung uji ni mengandungi larutan plumbum 2 nitrat. Okey, dan setiap tabung uji ni saya masukkan magnesium, plumbum dan cuprum. Okey, oleh kerana plumbum dengan plumbum, kita pasti ini tak adalah tindak balas berlaku. Sebab plumbum, kita masuk dalam plumbum tak ada apa-apa. Tapi kalau magnesium dengan cuprum, antara magnesium dengan cuprum, yang manakah tindak balas penyesaran akan berlaku? Okey, jadi kita rujuk dalam siri elektrokimia, plumbum dan cuprum. Okey, larutan itu adalah larutan yang mengandungi ion plumbum, iaitu plumbum 2 nitrat. Kita masukkan magnesium dan cuprum. Okey, yang mana boleh menyesarkan plumbum? Mestilah yang lebih tinggi kedudukannya berbanding plumbum. Kerana yang lebih tinggi tu adalah lebih elektropositif. Jadi magnesium boleh menyesarkan plumbum daripada plumbum 2 nitrat. Cuprum tidak boleh menyesarkan. Jadi tindak balas yang ini akan berlaku. Tindak balas tabung uji ketiga tidak akan berlaku. Okey, tabung uji 2 tu tak ada apa-apalah sebab dia larutan yang sama. Jadi kalau saya tulis persamaan untuk tindak balas tabung uji 1, magnesium akan menghasilkan ion magnesium. Okey, dan dalam tu ada plumbum 2 nitrat. Jadi ion plumbum akan menerima elektron menghasilkan logam plumbum. Jadi kita katakan kat sini magnesium menyesarkan ion plumbum, magnesium menyesarkan plumbum daripada plumbum 2 nitrat. So dia akan jadi ion magnesium dan juga logam plumbum lah. Okey, jadi kita katakan magnesium mengalami pengoksidaan manakala ion plumbum mengalami penurunan. Okey, ini tindak balas pengoksidaan, ini tindak balas penurunan. Okey, untuk yang kedua, kalau magnesium, kita ada larutan magnesium nitrat. Okey, kita masukkan plumbum dan cuprum. Okey, mana tindak balas yang berlaku? Okey, yang kita tahu magnesium dengan magnesium ni tak ada. Okey, plumbum dengan cuprum kedua-duanya berada di bawah magnesium dalam siri elektrokimia. Jadi, tindak balas penyesaran tidak berlaku kerana plumbum dan cuprum tidak boleh menyesarkan magnesium daripada magnesium nitrat. Kerana plumbum dan cuprum adalah logam yang kurang reaktif. Plumbum dan cuprum kurang elektropositif berbanding magnesium. Jadi plumbum dan cuprum tidak boleh menyesarkan magnesium daripada larutan magnesium nitrat. Okey? So sama macam kalau saya cerita yang ni tadilah. Cuprum ni tadi tak boleh nak menyesarkan plumbum daripada plumbum 2 nitrat kerana cuprum kurang elektropositif berbanding plumbum. Okey, untuk cuba yang ketiga ni, kalau kita ada larutan cuprum 2 nitrat, kita masukkan magnesium, plumbum dan cuprum. Ini tak adalah. Okey,
Oleh kerana kupram ni kita tahu kedudukannya lebih rendah, maka tindak balas yang pertama, tabung uji 1, 2, 3, tabung uji 1 dan 2 akan berlaku. Di mana magnesium dan plumbum boleh menyesarkan kupram daripada larutan kupram 2 nitrat. Okey, nanti awak cubalah buat persamaan macam yang kat atas ni. Okey, di atas ni. Okey, yang tadi tu lupa nak cerita. Bila magnesium mengalami peroksidan, ini adalah ejen penurunan. Jadi ion plumbum tadi adalah ejen pengoksidaan dia. Okey, dan cuba buat. Kalau awak boleh buat persamaan setengah persamaan pengoksidaan dan juga setengah persamaan penurunan untuk dua tindak balas yang berlaku ni. Dan persamaan ion dia, maksudnya awak boleh fahamlah tindak balas ini. Okey, ini adalah tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. So, saya ulang balik. Logam yang lebih elektropositif boleh menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Okey, kita tengok balik. Apa itu keelektropositifan? Adalah kecenderungan atom membebaskan elektron membentuk ion positif atau cation. Okey, logam yang lebih elektropositif akan bertindak sebagai ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, ini adalah siri elektrokimia. So, ingat kedudukan logam-logam ini, kena hafal daripada kalium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, kuprum dan juga argentum. Okey, itu sahaja untuk tindak balas penyesaran logam aplikasi yang kedua.